Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal, Sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, pada siri yang ke-112, dan kita telah tiba pada riwayat 1731. Masih lagi membicarakan tentang solat malam Nabi SAW. Banyak yang telah kita baca berkenaan tentang riwayat yang pelbagai yang menerangkan tentang rakaat-rakaat bilangan solat malam Nabi SAW, berkenaan tentang berapa rakaat Nabi SAW solat witir, bagaimana Nabi SAW menunaikan solat witir, dan adakah Nabi pernah solat selepas daripada selesai solat witir, dan juga beberapa riwayat yang lain. Riwayat yang kita bakal nak baca 1731 nak membicarakan bahawa Nabi SAW ada ketikanya baginda Nabi SAW akan berehat dan hanya akan bangun ketika mana pada waktu itu penghujung malam. Kebanyakan waktu Nabi SAW akan beribadah sepanjang malam ataupun beribadah hampir ke setengah malam. Tapi ada waktu dan kadang-kala Nabi SAW pada waktu itu berehat dan tidur bersama dengan Ummul Mukminin, para isteri baginda. 1731 baca sanad dia. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ma alfa, tidaklah Nabi SAW mendapati ataupun bertemu as-saharul a'la dengan waktu sebelum terbitnya fajar fi baiti, dalam rumahku. Maksudnya apa? Ma alfa Rasulullah SAW as-saharul a'la fi baiti, tidaklah bertemunya waktu sebelum terbitnya fajar akan Nabi SAW di rumahku ataupun di sisiku, illa naima, kecuali Nabi SAW akan berada dalam keadaan tidur. Maka riwayat ini tidaklah bererti Nabi SAW langsung tak bangun, tidak. Tapi riwayat ini menunjukkan Nabi SAW selepas daripada beribadah pada waktu malam, Nabi SAW pada penghujung malam, Nabi SAW akan berehat. Nabi pada penghujung malam, Nabi SAW akan berbaring di sisi isteri baginda. Ahlan, terima kasih banyak-banyak Helmi dan juga sahabat-sahabat lain yang beri gift. Terus 1732. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, apabila telah selesai menunaikan solat rakaatil fajri, qabliyah subuh. Bila Nabi dah selesai 2 rakaat qabliyah subuh, maka pada waktu itu fa in kuntu mustaiqizah, kalaulah aku dalam keadaan berjaga, kata Aisyah, haddatsani, Nabi akan bersembang denganku. Daripada sini pada baris pertama kata Imam Nawawi, fihi dalilun ala ibahatil kalami ba'da sunnatil fajar. Hadis ini menjadi dalil bahawa boleh seseorang itu nak bercakap, bersembang selepas daripada menunaikan solat qabliyah subuh. Dan ianya adalah pandangan majoriti para ulama, tak berdosa dan pada waktu itu tidaklah salah. Sebab Nabi kata Aisyah, kalaulah Nabi dah selesai qabliyah subuh dan Aisyah berjaga, Nabi akan bersembang dengan Aisyah. Dan kalaulah pada waktu itu Aisyah masih lagi berbaring, ittaja'a, Nabi SAW akan berbaring. Dan ini yang kita belajar, sunnah selepas daripada qabliyah subuh untuk berbaring seketika, tetapi Nabi SAW melakukannya di rumah, tidaklah di masjid
ataupun tidaklah di tempat yang mana orang ramai telah tunggu jemaah. 1733. Terus riwayatnya baca sampai habis. Riwayat yang lebih kurang sama. 1734 menceritakan Nabi SAW ketika mana beribadah pada waktu malam. Bila tiba waktu witir, Nabi SAW akan kejut Ummahatul Mukminin, isteri baginda, dan mengajak mereka untuk solat witir bersama. Maka adalah satu sunnah pada waktu itu setiap pasangan untuk mengejutkan pasangan mereka untuk solat bersama. Terus daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, kana Rasulullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, menunaikan solat pada waktu malam. Fa idza autara, apabila tiba waktu untuk witir, qala, maka pada waktu itu baginda akan bersabda, qumi, bangunlah wahai Aisyah, fa autiri, dan tunaikanlah kamu akan solat witir wahai Aisyah. Maka daripada di sini sunnah untuk pada waktu itu mengejut isteri untuk solat bersama. Daripada sini juga pada baris yang ketiga kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil annahu yustahabbu ja'lul witri akhiral lail, sunnah untuk menjadikan solat witir sebagai solat terakhir daripada ibadah malam. Sawa'un kana lil insani tahajjada am la, sama ada pada waktu itu seseorang tersebut bertahajud ataupun tidak. Tapi sunnah solat yang terakhir pada ibadah malam adalah solat witir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bilakah waktu witir? Nanti kita akan baca hadisnya. Kalaulah pada waktu itu kita rasa kita boleh bangun pada penghujung malam, maka pada waktu itu solat di hujung malam witir adalah afdal. Kalaulah kita rasa kita susah nak bangun, maka solat pada awal malam adalah lebih afdal. Terus baca riwayat dia 1735. Terus hadis ini menerangkan bahawa apabila adanya isteri di hadapan seseorang itu, maka tidaklah merosakkan solat. Ini adalah kerana bila kita baca hadis berkenaan tentang sutrah, tentang sunnah meletakkan penghadang, maka kita baca pada waktu itu Nabi SAW bersabda bahawa merosakkan solat apabila datangnya binatang dan wanita. Maka dan termasuklah pada waktu itu al-kalb ataupun anjing. Maka sebenarnya itu bukanlah maksud secara zahirnya. Kerana dalam hadis ini menunjukkan Aisyah pernah berbaring di hadapan Nabi yang sedang solat. Maka itu tidak merosakkan solat Nabi SAW. Maka daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW kana yusalli, pernah menunaikan solat. Salatahu bil lail, solat baginda pada waktu malam. Wahia mu'taridatun, dalam keadaan Aisyah berbaring di hadapan Nabi SAW. Fa idza baqiyal witru, apabila berbaki solat witir, ayqadhaha, Nabi akan mengejut Aisyah. Fa autarat, maka Aisyah akan melakukan witir bersama dengan Nabi SAW. Riwayat 1736 baca. Daripada Masruq, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, min kullil lail, daripada setiap bahagian malam, qad autara, Nabi pernah menunaikan witir. Maka ini menunjukkan pada waktu itu ada keharusan. Kata Aisyah, min kullil lail, daripada setiap bahagian malam Nabi pernah melakukan witir. Nabi pernah melakukan witir pada awal malam. Nabi pernah melakukan witir pada pertengahan malam. Nabi pernah melakukan witir pada penghujung malam. Maka nak menunjukkan pada waktu itu keharusan pada apapun situasi dan keadaan. Cuma afdalnya bagi orang yang yakin dia boleh bangun, maka penghujung malam menunaikan witir adalah afdal. Maka sebab itu kata Aisyah, fantaha witruhu, maka berakhirnya witir Nabi SAW ila sahar, pada penghujung malam. Terus riwayat yang seterusnya 1737.
Daripada Masruq, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, min kullil laili, daripada setiap bahagian malam, qad autara Rasulullah, Nabi SAW pernah menunaikan solat witir. Min awwalil lail, ini dia punya penerangan. Min ini adalah bayaniyah, penerangan. Min awwalil lail, iaitu daripada bahagian awal malam. Wa awsatih, daripada bahagian pertengahan malam. Wa akhirih, daripada bahagian penghujung malam. Sebab itu kita lihat pada baris yang keempat daripada bawah, kata Imam Nawawi, ila akhiril lail fihi jawazul itar. Hadis ini menunjukkan harus dan boleh menunaikan witir fi jami'i awqatil lail, pada semua bahagian malam. Nak solat witir awal malam boleh, tengah malam boleh, daripada hujung malam pun boleh. Semua boleh. Cuma afdalnya pada waktu itu adalah penghujung malam. Ba'da dukhuli waqtih, apabila telah masuk waktunya. Bila dah masuk waktu, maka boleh nak solat witir bila-bila. Cuma bilakah masuknya waktu witir? Kata Imam Nawawi, waqtalafu fi awwali waqtih. Para ulama sebahagiannya berbeza pendapat bilakah masuknya waktu yang dibenarkan untuk menunaikan witir. Fassahihu, kata Imam Nawawi, yang sahih daripada mazhab Imam Syafi'i adalah pada waktu itu yadkhulu waktu, masuknya waktu witir bil faraghi min salatil isya, bila seseorang itu dah selesai menunaikan solat isyak. Habis dia solat isyak, maka masuklah waktu witir. Dan sampai bila boleh melakukan witir? Wa yamtaddu ila tudu'il fajr tsani, dan berterusan sampailah terbitnya waktu subuh. Maka daripada habis solat isyak, walaupun secara jamak takdim, orang yang contohnya solat isyak pada waktu maghrib, jamak takdim, bila dia dah habis solat di isyak, maka dia boleh buat witir. Sebab bermulanya waktu witir bukan dengan masuknya isyak, tetapi dengan orang yang telah menunaikan solat isyak, walaupun secara jamak takdim, apabila dia telah selesai solat isyak pada waktu maghrib, jamak takdim, kerana musafir ataupun apapun sebab, maka pada waktu itu dia boleh solat witir jika mahu. Sehinggalah ketika mana terbitnya subuh. Terus baca. Dan berakhirnya witir Nabi SAW pada waktu penghujung malam. Terus. Daripada Ummul Mukminin Aisyah, isteri Nabi radhiyallahu taala, beliau berkata, kullul laili, setiap bahagian malam, qad autara, baginda Nabi SAW pernah melakukan witir. Fantaha, dan berakhirnya witir Nabi SAW pada penghujung malam. Apakah maksud berakhirnya witir Nabi pada penghujung malam? Maka kebiasaan dia, Nabi SAW pada waktu itu akan solat witir pada penghujung malam. Terus. Maka ini kisah tentang seorang yang bernama Sa'ad bin Hisham bin Amir. Yang mana orang ini pada awalnya, pada waktu itu dia nak berada di jalan Allah sampai syahid. Maka pada waktu itu dia telah pisah daripada isterinya. Dia telah jual segala asetnya sebab pada waktu itu dia nak berjuang sampai syahid. Namun pada waktu itu ada seorang sahabat telah menegur dia dan melarang dia, dan pada waktu itu menyebut Nabi SAW melarang sahabat-sahabat yang ingin melakukan perkara yang sama, maka dia telah batalkan hasratnya. Maka dalam riwayat yang panjang ini, beliau pernah bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah dan bertanya tentang akhlak Nabi, tentang solat malam Nabi SAW, dan itu merupakan sebahagian daripada tajuk hadis ini, iaitu berkenaan tentang ibadah solat malam Nabi. Maka daripada Sa'ad bin Hisham bin Amir, bahawa sesungguhnya arada, beliau telah berkeinginan an yaghzuwa fi sabilillah, untuk berjuang pada jalan Allah sampai syahid. Faqadimal Madinah, maka beliau telah tiba di Madinah. Fa arada an yabi'a aqaran lahu biha, maka beliau bercadang untuk menjual pada waktu itu segala hartanah dia pada waktu itu, untuk fayaj'alahu, maka dia menjadikan segala harta yang dia dapat fisilah, untuk membeli senjata, wal qura', dan juga kuda. Al qura' pada baris yang pertama adalah al khail, kuda. Maka dia nak beli senjata, nak beli kelengkapan perang, dia nak berjuang sampai syahid, sampailah hujung sepanjang hidup dia.
wa yujahidar Rum, dan dia ingin untuk berjuang melawan musuh-musuh Islam Rom dan sebagainya, hatta yamuta, sehinggalah pada waktu itu dia meninggal dunia. Falamma qadimal Madinah, apabila dia telah tiba di Madinah, laqiya unasam min ahli Madinah, dia telah bertemu dengan beberapa orang sahabat daripada penduduk Madinah. Fanahauhu, maka mereka telah melarang Sa'ad bin Hisham bin Amir an zalika, untuk melakukan perkara tersebut. Wa akhbaruh, dan mereka telah memaklumkan kepadanya anna rahtan, bahawa ada sekelompok sahabat, jumlah mereka 6 orang, aradu zalika, mereka pernah mempunyai keinginan yang sama pada waktu itu nak berjuang sampai syahid meninggal dunia sewaktu Nabi SAW masih hidup. Fanahahum Nabiullah, maka Nabi Allah SAW telah melarang mereka. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, alaisa lakum fiyya uswatun, maka Nabi bersabda kepada mereka, bukankah bagi kamu pada diriku, iaitu Nabi SAW, adanya contoh teladan? Maka Nabi pun tak buat begitu. Nabi SAW berkahwin, Nabi ada keluarga, ada waktu Nabi SAW bermusafir, ada waktu Nabi berada di Madinah, ada waktu Nabi SAW berjuang, ada waktu Nabi SAW bersama dengan keluarga. Maka Nabi tanya, kenapa kamu nak buat begitu? Pisah daripada keluarga, jual semua harta. Kerana bukankah pada diri Nabi SAW itu adanya ikutan? Maka ikutlah amalan Nabi SAW. Maka berkata perawi, falamma haddatsuhu bidzalika, apabila para sahabat yang berada di Madinah telah menceritakan kepada Sa'ad bin Hisham bin Amir tentang perkara tersebut, raja'a imra'atah, maka Sa'ad bin Hisham telah merujuk kembali kepada isterinya, wa qad kana talaqaha, dan adalah dia sebelum itu telah menceraikan isteri dia. Dia begitu ekstrim, pada waktu itu dia nak berjuang sampai mati, maka dia telah menceraikan isteri dia. Bila dia telah mendapat teguran, dia rujuk kembali kepada isteri dia. Wa ashhada, dan dia telah melantik saksi ala raj'atiha, bahawa sesungguhnya dia telah merujuk kepada isterinya. Kemudian beliau telah datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fasa'alahu, dan telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang solat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Abdullah bin Abbas, ala adulluka, mahukah aku tunjukkan kamu kepada orang yang paling tahu daripada kalangan penduduk bumi, biwitri Rasulillah, dengan solat witir dan solat malam Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, jangan tanya aku, tanyalah dengan orang yang paling mahir, yang paling tahu tentang solat malam Nabi, itulah Ummul Mukminin Aisyah. Sebab Nabi SAW punya solat malam selalunya di rumah. Maka pada waktu itu yang lebih tahu adalah para ummahatul mukminin, isteri baginda Nabi SAW. Maka bertanya pada waktu itu Sa'ad bin Hisham bin Amir, man, siapakah orang tersebut? Maka berkata Abdullah bin Abbas, Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah. Fa'tiha, maka pergilah kamu kepada Aisyah. Fasalha, dan tanyalah kamu kepadanya. Di sini kita boleh belajar satu sifat pada baris yang kedua. Apakah perkara tersebut? Annahu yustahabbu lil alim, sunnah bagi seseorang yang berilmu, idza su'ila an syai'in, apabila ditanya tentang sesuatu soalan, wa ya'rifu anna ghairahu a'lam, dan dia tahu ada orang lain yang lebih alim, lebih tahu jawapan berbanding diri dia, ayyurshidas sa'ila ilaih, maka hendaklah dia menyuruh orang tersebut bertanya kepada orang yang lebih tahu. Fa inna ad-dina an-nasiha, kerana agama itu sebenarnya menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka ini adalah pada waktu itu yang jarang berada pada zaman kita. Sebab itu disebutkan di sini. Daripada sini kita boleh belajar al-i'tiraf bil fadli li ahli, mengakui pada waktu itu kelebihan orang yang lebih berilmu daripada kita. Kita kadang-kala bila orang tanya, kita lebih sanggup jawab jawapan yang tak betul, yang kita tak pasti, berbanding daripada kita suruh dia bertanya kepada orang lain. Kadang-kala rasa malu betul pada waktu itu nak kata tak tahu. Tapi kita tengok pada sahabat, bila ditanya, padahal jawapan dia mudah. Dan Abdullah bin Abbas pun tahu tentang solat malam Nabi. Sebab beliau pun ketika mana Nabi berada di rumah makciknya Maimunah binti Harith, isteri Nabi, dia tidur bersama dengan Nabi SAW. Tetapi pada waktu itu, dia menyebut, tanyalah kepada orang yang lebih tahu tentang solat malam Nabi, witir Nabi, itulah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
akhlak dan sifat para sahabat, yang mana pada waktu itu mereka menyuruh seseorang yang bertanya itu untuk bertanya kepada yang lebih alim, lebih berilmu, dan pada waktu itu mereka mengakui keilmuan orang lain berbanding daripada diri sendiri. Radhiyallahu anhum. Maka berkata Abdullah bin Abbas, pergilah tanya kepada Aisyah, summa tini, kemudian datang balik kepadaku, fa akhbirni, dan khabarkanlah kepadaku biraddiha, dengan jawapan Aisyah kepadamu. Maka berkata Sa'ad bin Hisham bin Amir, beliau berkata, fantalaqtu ilaiha, maka aku telah pergi kepada Aisyah. Namun sebab dia orang baru, dia segan nak berjumpa terus dengan Aisyah. Fa'ataitu, maka kata Sa'ad bin Hisham, maka aku telah datang bertemu dengan Hakim bin Aflah. Dan Hakim bin Aflah ini adalah seorang yang sangat rapat dengan Ummul Mukminin Aisyah. Fastalhaqtuhu, maka aku telah meminta Hakim bin Aflah untuk membawaku kepada Aisyah. Faqala, maka berkata Hakim bin Aflah, ma ana biqaribiha, aku tidak ingin untuk berjumpa dengan Aisyah. Kenapa? Mereka ada salah faham. Kata Hakim bin Aflah, li'anni nahaituha, kerana sesungguhnya aku pernah melarang Ummul Mukminin Aisyah antakula, daripada terlibat dalam berkata apa-apa, fi hataini syi'atain, pada dua kelompok yang sedang berperang. Zaman tersebut kan terkenal, ada kelompok Sayyidina Ali dan ada kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Hakim bin Aflah telah pesan kepada Ummul Mukminin Aisyah, jangan berkata apa-apa, jangan terlibat bersama dengan mereka. Fa'abad fihima, dan beliau telah enggan dan beliau telah bersama illa mudiyan, kecuali pada waktu itu beliau tetap mahu mengambil bahagian. Maka pada waktu itu Hakim bin Aflah dia tak nak berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah. Maka berkata perawi Sa'ad bin Hisham, fa aqsamtu alaih, maka aku telah bersumpah dengan nama Allah kepada Hakim bin Aflah untuk dibawa aku juga bertemu dengan Aisyah. Faja'ah, maka pada waktu itu mereka telah datang bertemu dengan Aisyah. Fantalaqna ila Aisyah, kami telah berjalan menemu kepada Aisyah. Fasta'zanna 'alaiha, maka kami telah meminta izin untuk masuk bertemu dengan Aisyah. Sebab pada waktu itu Aisyah memang terkenal mengajar ilmu, mengajar hadis, mengajar fiqh daripada belakang tabi'. Fa'adhinat laha, maka Ummul Mukminin Aisyah telah mengizinkan kami untuk masuk. Fadakhalna 'alaiha, maka kami pun masuk bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah. Faqalat, maka Aisyah perasan apabila mendengar suara. Aisyah bertanya, Hakim, adakah ini Hakim bin Aflah? Fa'arafatu, beliau telah mengenali Hakim bin Aflah. Maka Hakim bin Aflah menjawab, na'am, ya betul. Maka berkata Aisyah, man ma'aka, siapa yang datang bersama dengan kamu? Maka pada waktu itu Hakim bin Aflah menjawab, Sa'ad bin Hisham bin Amir. Sa'ad bin Hisham. Maka Ummul Mukminin Aisyah bertanya, man Hisham? Hisham yang mana? Maka berkata pada waktu itu Hakim bin Aflah, Hisham bin Amir. Fatarahaman alaih, maka Aisyah telah mendoakan rahmat Allah ke atas pada waktu itu Hisham bin Amir. Wa qalat khaira, dan beliau berkata baik tentang Hisham bin Amir. Kenapa? Berkata perawi Qatadah, wa kana usiba yauma Uhud, dan ayah kepada Sa'ad iaitu Hisham bin Amir, beliau adalah salah seorang yang telah syahid dalam peperangan Uhud. Maka Ummul Mukminin Aisyah mendoakan untuk ayah kepada Sa'ad iaitu Hisham bin Amir radhiyallahu taala anhuma. Fakultu, maka Sa'ad bin Hisham berkata, wahai Ummul Mukminin, khabarkanlah kepadaku tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, alasta taqra'ul Quran? Adakah kamu tak membaca Al-Quran? Maka berkata Sa'ad, bala, bahkan aku membacanya wahai Ummul Mukminin. Berkata Ummul Mukminin Aisyah, fa inna khuluqa nabiyillah, maka sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Jawapan dia sangat mudah. Pada waktu itu nak tahu akhlak Nabi, maka bacalah Al-Quran. Keseluruhan Al-Quran adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila jawapan itu sangat bagus, sangat ringkas, sangat padat, berkata Sa'ad, fahamamtu, maka aku telah merasa cukup dan aku telah merasa ingin an akuma untuk berdiri dan balik. Sebab dia dah dapat jawapan. Keseluruhan hidup Nabi adalah Al-Quran. Nabi adalah umpama Al-Quran yang bergerak.
Wala as'alu ahadan, dan aku tidak mahu bertanya kepada sesiapa pun tentang sesuatu sehingga aku meninggal dunia. Sebab jawapannya terlalu bagus. Jawapan yang diberikan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Summa badali, kemudian telah zahirlah kepadaku sesuatu. Maka aku bertanya lagi anbi ini, wahai Ummul Mukminin, maklumkanlah kepadaku berkenaan tentang solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Ummul Mukminin Aisyah, alasta taqra, tidakkah kamu telah membaca surah ya ayyuhal muzammil? Maka aku berkata bala, bahkan. Qalat, berkata Aisyah, fa innallaha azza wa jalla, maka sesungguhnya pada surah tersebut Allah menjelaskan, iftarada, Allah telah mengfardukan salat malam fi awwali hadhihi surah, pada awal surah ini untuk Nabi dan juga untuk umat Nabi. Kan ayat dia berbunyi qumil lail, bangunlah kamu pada waktu malam. Maka kum adalah perintah. Maka ayat itu menunjukkan solat malam pada awal Islam adalah fardu, adalah sesuatu yang mesti. Faqama Nabiullah, maka telah berdiri solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabat baginda, haula, selama setahun. Wa amsakallahu khatimataha, dan Allah telah menahan, Allah tidak menurunkan penghujung surah Muzammil pada waktu itu selama 12 bulan. Sehingga akhirnya Allah telah menurunkan penghujung surah ini, at-takhfif, keringanan. Faqra'u ma tayassara min, faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah apa yang kamu mampu daripada solat, daripada Al-Quran pada waktu solat malam. Maka Allah berikan keringanan. Fasara, maka menjadilah solat malam tatawwa'a, satu ibadah sunnah selepas mana ia telah difardukan. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang ke-2467. Maka kalau kita lihat di situ, para ulama berbeza pendapat. Adakah untuk Nabi masih kekal fardu ataupun tidak? Ada mengatakan yang tidak fardu solat malam hanya untuk umat Nabi. Adapun untuk Nabi SAW, solat qiyamul lail masih lagi fardu, masih lagi wajib. Dan ada mengatakan tidak fardu dan tidak wajib. Maka setahun umat Islam bersama dengan Nabi SAW telah tunaikan solat malam dalam keadaan ianya adalah fardu dan wajib. Fasara qiyamul laili tatawwu'an ba'da faridah. Qala, berkata Sa'ad bin Hisham, aku telah bertanya lagi wahai Ummul Mukminin, anbi ini, maklumkanlah adaku tentang solat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, kunna nu'iddu lahu, kami pernah menyediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak bangun solat malam, siwakahu, kayu sugi baginda, wa tahurahu, dan air bersuci, air berwuduk baginda. Fayab'athahullah, maka Allah membangunkan baginda, masya'a an yab'athah, bila jua pada waktu itu Allah ingin baginda untuk bangun daripada waktu malam. Maka Nabi bangun pada waktu bila-bila yang Allah ingin untuk Nabi bangun. Kadangkala awal, kadangkala pertengahan, kadangkala di hujung malam. Fayatasawwak, maka bila bangun malam, Nabi akan terus bersugi. Wa yatawadda, dan berwuduk. Wa yusalli, dan Nabi SAW akan menunaikan 9 rakaat. 9 rakaat. Maka ini juga dalil bahawa Nabi SAW pernah menunaikan solat 9 rakaat. Tapi bagaimanakah Nabi SAW solat 9 rakaat ini? La yajlisu fiha illa fi thaminah. Nabi langsung tidak duduk sepanjang 9 rakaat ini kecuali hanya pada rakaat yang ke-8. Maka ini solat Nabi. Maksudnya pada rakaat yang kedua Nabi tak duduk. Pada rakaat yang keempat tak duduk. Pada rakaat yang keenam tak duduk. Pada rakaat yang ke-8 barulah Nabi duduk. Dan bila Nabi duduk dalam tahiyat, fayadhkurullah, Nabi menyebut nama Allah, wa yahmaduh, pada waktu itu memuji Allah, wa yad'uh, dan pada waktu itu Nabi berdoa, summa yadhad, kemudian Nabi terus bangun tanpa memberi salam. Nabi bangun tanpa memberi salam. Maka daripada rakaat pertama sampai ke-8, maka rakaat yang ke-8 baru Nabi duduk tahiyat. Dan ini kita dah belajar pagi tadi bahawa semuanya adalah boleh. Afdalnya pada waktu itu solat malam ataupun apa-apa solat 2 rakaat beri salam. Tapi adakah boleh nak solat semua satu salam? Boleh. Ataupun nak solat semua pada rakaat kedua terakhir baru duduk tahiyat pun boleh. Maka semua cara solat malam adalah boleh. Summa yakum, kemudian Nabi telah bangun berdiri. Fayusalli tasi'ah, baginda menunaikan rakaat yang ke-9.
thumma yaq'ud, kemudian barulah baginda duduk, lalu mengingati Allah, memuji Allah dan berdoa kepada Allah. Thumma yusallimu taslima, barulah Nabi SAW memberi salam yang kami dengari. Kemudian Nabi SAW telah menunaikan 2 lagi rakaat selepas daripada baginda memberi salam, wa huwa qa'idun, dalam keadaan duduk. Dan ini kita telah terangkan, amalan Nabi menunaikan 2 rakaat dalam keadaan duduk selepas habis witir, maka pada waktu itu adalah amalan yang kadangkala Nabi lakukan. Tidak selalu. Sekadar nak menunjukkan kepada umat baginda, lepas habis witir masih boleh salam. Dalam keadaan duduk boleh solat sunat dan solat nafil. Fatilka 11 rakaah, kata Ummul Mukminin Aisyah, maka itulah 11 rakaat wahai anakku. Falamma asanna, apabila baginda telah menjadi berusia, wa akhadhahu lahmu, dan pergerakan baginda menjadi lambat. Wa akhadhahu lahmu tidak diterjemahkan sebagai berisi mahupun gemuk, sebab Nabi SAW tidak pernah berisi mahupun naik tubuh badan baginda. Awtara bisab'in, maka Nabi telah melakukan witir 7 rakaat. Okey, ini semua boleh. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, nak buat witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh. Witir 5 rakaat kita dah baca dah pagi tadi. Kemudian witir 7 rakaat, hadis ni. Witir 9 rakaat, juga hadis ini. Kemudian witir 11 rakaat, itu adalah yang paling banyak. Witir sebanyak 11 rakaat. Pada waktu itu, boleh. Dan Nabi pun dalam solat malam baginda sentiasa berubah. Kadangkala Nabi witir 1, kadangkala Nabi witir 5 rakaat. Dalam riwayat ini menyebut Nabi witir 7 dan juga 9 rakaat. Maka berapakah Nabi solat witir? Awtara bisab'in, Nabi akan menunaikan witir dengan 7 rakaat. Wa sana'a fir rak'ataini mithla sani'ihil awal, dan Nabi SAW telah melakukan pada 2 rakaat seperti mana kelakuan Nabi sebelum ini. Fatilka tis'un, maksudnya lepas habis witir Nabi akan duduk solat 2 rakaat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, maka solat itu adalah boleh, cuma Nabi tidaklah melakukan berterusan setiap hari. Fatilka, maka itulah 9 rakaat wahai anakku. Wa kana nabiyullah, dan adalah Nabi SAW, idza shalla salatan, apabila menunaikan sesuatu salat, ahabba an yudawima 'alaiha, Nabi suka untuk menunaikannya secara berterusan. Wa kana idza ghalabahu naumun, dan apabila mengantuk menguasai Nabi, aw waja'un, ataupun kesakitan menguasai Nabi daripada berdiri untuk solat malam, shalla minan nahar, Nabi SAW akan menggantikan solat malam tersebut dengan baginda solat pada waktu siang sebanyak 12 rakaat. Dan ini adalah apa yang disebutkan, kalaulah seseorang itu tertidur dalam keadaan dia kebiasaan dia memang solat malam tetapi tertidur, maka apabila dia pada waktu antara subuh dan zuhur dia solat 12 rakaat, maka itu seolah-olah dia solat pada waktu malam. Apabila pada waktu itu dia tertinggal kebiasaannya untuk solat malam, maka dia boleh gantikan dengan 12 rakaat di antara subuh dan zuhur. Maka sebab itu Nabi kalaulah kerana tertidur ataupun sakit, Nabi tak bangun solat malam, maka Nabi akan gantikan dengan 12 rakaat selepas daripada matahari terbit sampailah zuhur. Wala a'lam, kata Aisyah, dan aku tidak pernah tahu Nabi SAW pernah membaca seluruh Al-Quran dalam satu malam. Wala sallah, dan Nabi SAW tidak pernah menunaikan solat sepanjang malam sampai subuh. Wala sama, dan Nabi tidak pernah berpuasa sepanjang sebulan sempurna kecuali hanya pada bulan Ramadan. Maka pada baris yang terakhir, berkenaan tentang kalau seseorang itu dia tak bangun solat malam, maka dia gantikan dengan 12 rakaat pada waktu siang. Kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil ala istihbabil muhafazah, bahawa perlunya seseorang itu benar-benar menjaga amalan dia. Wa annaha, dan sesungguhnya apabila seseorang itu tertinggal, walaupun amalan tersebut sunat, tapi amalan tu dia dah biasa buat, tuqda, maka amalan tersebut perlu untuk diqada. Maka Nabi kalaulah tertinggal solat malam kerana sakit ataupun kerana tertidur, maka Nabi akan gantikan dengan 12 rakaat pada waktu siang. 12 rakaat pada waktu siang. Jelas ke jelas? Terus baca. Qala.
Maka berkata Sa'ad bin Hisham bin Amir, maka aku telah kembali kepada Abdullah bin Abbas fahaddathtuhu, maka aku telah menceritakan kepada Abdullah bin Abbas tentang hadis Ummul Mukminin Aisyah. Faqala, maka berkata Abdullah bin Abbas, sadaqat. Aisyah telah berkata benar. Lau kuntu aqrabuha, kalaulah sekiranya aku pada waktu itu ingin untuk menghampiri Aisyah untuk bertanya, au adkhulu alaiha, ataupun aku ingin untuk masuk menemui dengan Aisyah, la ataituha, nescaya aku akan pergi berjumpa dengan Aisyah hatta tusyafihani, sehingga Aisyah pada waktu itu sendiri berhadapan menceritakan hadis ini kepadaku. Tapi pada waktu itu Abdullah bin Abbas tidak mahu untuk bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah atas sebab-sebab yang tertentu. Maka berkata pada waktu itu Sa'ad bin Hisham, lau alimtu, kalaulah aku tahu bahawa sesungguhnya kamu suruh aku tanya kerana kamu tak nak masuk bertemu dengan Aisyah, ma haddastuka hadisaha, pasti aku tidak akan menceritakan kepada kamu hadisnya. Maka daripada sini kita nampak Abdullah bin Abbas tidak bertemu dengan Aisyah atas sebab-sebab yang tertentu. 1740 dengan 1741 hadisnya lebih kurang sama. Maka baca terus. Maka Sa'ad bin Hisham dia telah menceraikan isterinya, talaqa imra'atah, summa talaqa ila al-Madinah, dia pergi ke Madinah untuk menjual pada waktu itu aset dia kerana dia nak berjuang di jalan Allah sampai mati. Kemudian ada sahabat yang menegur dia, maka dia telah membatalkan niat dia. 1741 baca. Riwayatnya lebih kurang sama. Terus 1742 pun lebih kurang sama. Baca. Maka daripada Zurarah bin Aufa, beliau berkata, sesungguhnya Sa'ad bin Hisham adalah jiran dia. Kana jaran lah. Fa'akhbarahu, maka apa Sa'ad bin Hisham telah memaklumkan kepadanya bahawa beliau telah menceraikan isterinya. Kerana pada waktu tu dia tak nak terlibat dengan sesiapa pun, dia nak berjuang sampai syahid. Maka pada waktu itu para sahabat telah menegur. Pada waktu itu salah faham dia. Waqtasal hadis, baca sampai habis. Maka dalam riwayat ini yang berkata dengan Abdullah bin Abbas bukannya Sa'ad bin Hisham. Sebaliknya adalah Hakim bin Aflah. Ama inni law alimtu, kalaulah aku tahu wahai Abdullah bin Abbas kamu tidak mahu bertemu dengan Aisyah, ma anba'tuka bi hadithiha, aku tidak akan kongsikan kepada kamu hadis riwayat Aisyah. 1743 baca. Maka ini hadis tadi yang mana daripada sanad yang lain, yang mana menunjukkan sunnah untuk mengqadakan amalan sunat yang telah menjadi kebiasaan. Kalaulah tak menjadi kebiasaan, tak dituntut untuk qada. Tapi sesuatu amalan yang telah menjadi kebiasaan, maka sunnah untuk diqadakan. Daripada sini juga kita belajar bahawa amalan-amalan pada waktu malam boleh diqadakan pada waktu siang. Maka sebab itu bila Nabi tertinggal 11 rakaat pada waktu malam, maka Nabi akan gantikan dengan 12 rakaat pada waktu siang. Sebab pada waktu siang tak ada solat witir. Maka sebab itu Nabi solat 12 rakaat. Terus daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza fatat usalah, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal sesuatu solat daripada solat malam, min waja'in, kerana sakit, au ghairihi, ataupun sebab yang lain, salla minan nahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan solat daripada siang hari, thintai asyarata rakaah, sebanyak 12 rakaat. Maka ini menunjukkan keharusan untuk mengqadakan solat sunat yang telah menjadi kebiasaan. Terus 1744 riwayat lebih kurang sama. Terus
Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau telah berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amila amalan, apabila baginda melakukan sesuatu amalan, athbatahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk menjaga dia. Nabi bukanlah macam kita buat satu amalan esok dah tak buat. Nabi tidak. Nabi suka berterusan melakukan sesuatu amalan. Walaupun kadang-kadang amalan tu tak banyak. Nabi SAW suka amalan itu dilakukan berterusan. Wa kana idza nama minal lail, dan adalah Nabi SAW apabila baginda tidur pada malam hari, au marida, tertidur pada malam hari ataupun sakit dan tak sempat nak solat malam, salla minan nahar, Nabi akan menunaikan solat pada waktu siang sebanyak 12 rakaat. Qalat, berkata Ummul Mukminin, wa ma raaitu Rasulullah, dan aku tidak pernah melihat Nabi SAW qama, berdiri pada mana-mana malam, hatta sabah, sehinggalah subuh. Nabi SAW tak adalah berdiri sepanjang malam sehingga subuh. Wa ma sama syahran, dan Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh berturut-turut kecuali hanya pada bulan Ramadan. Kerana Nabi kesiankan umat baginda, khawatir kalaulah Nabi buat sesuatu dan menjadi wajib, maka umat baginda pada waktu itu tidak mampu untuk melakukannya. Terus, maka hadis yang bakal kita baca ini nak menerangkan bukan sekadar solat malam. Apa-apa ibadah yang sudah menjadi hizib, hizib maksudnya sudah menjadi rutin ataupun dipanggil ratib, sudah menjadi kebiasaan. Apa-apa amalan, sebab itu kita panggil solat sunat rawatib yang pada waktu itu berterusan dilakukan. Maka apa-apa amalan yang sudah menjadi hizib, menjadi ratib, menjadi sebati, yang mana pada waktu itu dilakukan berterusan, tiba-tiba berlaku sesuatu dan pada waktu itu tak dapat nak buat pada waktu kebiasaan dia, maka boleh diqadakkan pada siang hari di antara subuh hingga zuhur. Sebab itu sabda Nabi SAW hadis Abdullah bin Umar, man nama, barang siapa yang tertidur, an hizbih, daripada wirid tetapnya, au an syai'in minhu, atau daripada sesuatu daripada sebahagian dia, faqara'ahu, lalu dia membaca wirid tersebut pada waktu di antara solat subuh dan juga solat zuhur, kutibalahu, dia tetap akan dituliskan baginya pahala yang sama, ka'annama qara'ahu minal lail, seolah-olah dia telah beribadah pada waktu malam. Dia tetap dikira pada waktu malam walaupun dia buat subuh, kerana subuh itu adalah qada untuk dia menghabiskan wirid yang dia tidak sempat selesai. 1746 baca. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau telah melihat beberapa orang yusalluna minad duha, menunaikan solat sunat duha. Faqala, maka beliau berkata, amma laqad alimu, adapun sesungguhnya mereka tahu, annas salata, bahawa sesungguhnya salat, fi ghairi hadhihi sa'ah, pada selain daripada waktu ini adalah lebih afdal. Maka beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, salatul awwabin. Salat awwabin di sini maksudnya adalah salat duha. Maka ada dua maksud solat awwabin. Ada satu maksud yang dikongsikan oleh para ulama fiqh berdasarkan hadis Imam Tirmizi, iaitu solat yang ditunaikan beberapa rakaat selepas daripada fardu maghrib. Maka itu solat awwabin. Itu satu pandangan. Namun yang lebih kuat, solatul awwabin. Awwabin maksudnya orang yang kembali bertaubat, orang yang kembali kepada Allah. Solatul awwabin waktunya adalah ketika mana waktu duha. Solatul awwabin bermaksud solat duha. Maka sabda Nabi, salatul awwabin, salat duha itu afdal dilakukan hina tarmadul fisal, hina tarmadu, ketika mana terbakar kepanasan, al-fisal, kaki anak unta. Al-fisal pada baris yang pertama. Apakah maksud al-fisal? Al-fisal bermaksud as-sigharu min auladil ibil. Maka ketika mana waktu yang panas terik, maka itu adalah waktu yang bagus untuk menunaikan solat sunat duha. Terus 1747.
Maka Nabi SAW telah keluar ala ahli Quba untuk bertemu dengan penduduk Quba. Wahum yusallun, dan pada waktu itu mereka sedang solat. Maka baginda bersabda, salatul awwabin. Salat al-awwabin yang pada waktu itu disukai adalah idza ramadatil fisalu, apabila menjadi panas terbakar. Pada waktu itu al-fisal, kaki kepada anak unta. Kerana matahari tengah terik, matahari tengah panas, itu adalah waktu yang afdal untuk menunaikan solat duha. 1748 baca. Hadis ini nak menerangkan bahawa solat malam itu sunnahnya, afdalnya adalah 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Walaupun kita dah belajar nak solat ke semua 11 rakaat 1 salam pun boleh. Kalaulah semuanya satu niat, witir contohnya. Nak tunaikan pada waktu itu semua solat, pada waktu itu 2 rakaat yang terakhir duduk tahiyat awal, kemudian bangun, kemudian duduk tahiyat akhir bagi salam pun boleh. Semua cara pada waktu itu adalah boleh. Cuma afdalnya, hadis ini menjadi dalil bahawa 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam adalah lebih afdal. Baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya seseorang telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an salatil lail, berkenaan tentang solat malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul lail, solat malam itu masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Itu solat malam. Kemudian Nabi menerangkan tentang witir 1 rakaat. Sabda Nabi, fa idza khasyi'a ahadukumus subha, apabila salah seorang daripada kamu merasa khawatir akan masuknya waktu subuh dan dia belum solat witir, maka tunaikanlah solat witir 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, ianya menjadi penutup bagi apa jua yang kamu telah tunaikan solat. Maka ini adalah menunjukkan keharusan witir, sunnahnya witir, dan menunjukkan pada waktu itu witir 1 rakaat pun pada waktu itu adalah diterima dan boleh. 1749 baca. Sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, tahwil terus. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang telah bertanya kepada Nabi SAW an salatil lail, tentang solat malam. Faqala, maka baginda bersabda, masna, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Maka daripada sini kita tahu afdalnya sama ada nak solat semua 1 salam, yang mana itu boleh, ataupun 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Maka afdalnya adalah setiap 2 rakaat memberi salam. Fa idza khasyita, dan apabila kamu berasa khawatir dan takut untuk menunaikan solat fardu subuh, kamu berasa khawatir dan takut kerana dekatnya nak masuk waktu subuh, fa autir, maka tunaikanlah witir bi rakaatin, dengan 1 rakaat. 1750 baca. Daripada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya beliau telah berkata, qama rajulun, telah berdiri seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai utusan Allah, kaifa salatul lail, bagaimanakah cara solat malam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili masna, masna. Solat malam itu afdalnya 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Walaupun sekali nak sampai 9, 7, 11 rakaat 1 salam pun boleh. Tapi di sini Nabi sebutkan yang paling afdal. Fa idza khifta, apabila kamu berasa khawatir akan datangnya waktu subuh, maka segeralah berwitir dengan 1 rakaat. 1751 kita akan sambung jam 6.30 nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang komen. Norisa Wan Hasan, kemudian Kamisa Imashati, kemudian Umairah, Zakia Muhammad Nin, Ina Azman, Ummi Adam, Wan Norma, Habibah Sub, Izzi Aish, Rozana Aziz, Angah Pali, dan juga semua sahabat-sahabat Alifah Nasiran, ada orang TikTok juga, Siti Khatijah, Nur Aina Nizam, dan juga Azizah. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rosya Mamsah,
dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Kita akan sambung 6.30 nanti. Masih lagi pada tentang solat malam Nabi SAW. Berbaki banyak lagi hadis ni. Dan kemudian akan masuk tentang solat tarawih pada bulan Ramadan. Dan kemudian berkenaan tentang doa Nabi SAW pada waktu malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.